untuk menghadapi SPM yang akan datang. Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk slot yang pertama. Saya serah kembali kepada Cikgu Fenso. Dengan segala hormatnya, persilakan. Okey, terima kasih Cikgu Solahuddin. Sebenarnya dalam kepala Cikgu Solahuddin itu macam komputer. Okay. Dia boleh ingat, dia boleh tahu dan dia boleh merancang apa yang akan berlaku nanti. Okay. Jadi mungkin saya punya harap apa yang saya cakap ini boleh dapat manfaat dan dapat difahami. Sebelum nak dapat manfaat, kena faham dulu. Kalau tak dapat faham, macam mana nak faham, macam mana nak dapat manfaat. Okey, so itu yang saya terapkan dalam setiap kali kelas lah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, ingin saya sampaikan beberapa perkara untuk tatapan kita. Video okey ya. Okey, seperti yang kita sedia maklum, semalam kita ada jumlah kumulatif COVID-19 di seluruh dunia menghampiri 87 juta manusia telah dijangkiti oleh COVID-19. Ini bukan main-main. Ada dikatakan sepanjang zaman penyakit ini ataupun situasi pandemik ini merupakan pandemik yang mungkin akan sampai ke tahap yang paling besar, yang paling dahsyat sekali sepanjang kita tahu, sepanjang manusia pernah hidup di atas muka bumi ini. Itu yang dijangkakan oleh para saintis. Manakala untuk Malaysia saja semalam kita telah mencatatkan jumlah yang mencapai ataupun memecah rekod untuk sepanjang tempoh pandemik ini. Kita telah mencatat rekod sebanyak 2,000 lebih semalam. Lagi pecah rekod. Kita tak tahu untuk hari ini, untuk besok dan selepas ini, adakah rekod-rekod ini akan dipecahkan lagi. Jadi dalam keadaan itu kita rasa macam terkejut. Kita rasa terkejut. Ada orang yang kita dapat perhatikan dalam perkongsian dengan kawan-kawan dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Kita ada perhatikan kadang-kadang ada yang sampai tak boleh nak terima, sampai ada yang nak terjun bangunan pun ada. Kan? Sampai apa? Sebab dia tak boleh nak terima keadaan itu. Jadi, sehubungan dengan itu, kita sebagai orang Islam ataupun yang telah diterapkan dengan pegangan dalam hidup kita ini, yang kita namakan satu konsep, iaitu konsep redha. Tadi Cikgu Din telah menjelaskan kita bagaimana yang kita nak pergunakan perkataan redah tadi, dan Cikgu Din telah menjelaskan sedikit sebanyak apa yang dia rancang. Untuk slot kedua nanti kita akan lihat lagi dia punya perancangan itu, bagaimana hendak dilaksanakan lebih detail lagi. Okey, kita tengok nanti. Tapi sebelum itu, untuk kita teruskan dengan ustaz kita sebelah ini, beliau akan menerangkan kita berkenaan dengan konsep yang saya kata tadi, iaitu konsep redha. Setakat ada redah saja tidak memadai. Kita perlukan keredaan ataupun redha yang dalam konteks yang akan Ustaz Ferus akan sebutkan nanti. Okey? Tapi sementara itu, sebelum saya lupa, dan banyak maklumat yang ingin disampaikan. Sebelum saya lupa, untuk pengetahuan semua, ada yang mungkin baru join kita. Hari ini kita penganjur, bukan saya, tapi pihak penganjur dia bermurah hati untuk menyumbangkan satu hadiah yang bernilai RM1,000 Malaysia. Okey, bernilai RM1,000 Malaysia yang akan kita umumkan di akhir rancangan nanti. Bagaimana untuk bagaimana untuk kita berjaya mendapat hadiah tersebut? Okey, dengar baik-baik. Di depan anda yang join kita punya link yang kita kongsikan, link WebEx itu, kita ada satu aplikasi iaitu chatting. Dekat chatting itu kami harap anda boleh bertanya soalan ataupun memberi apa-apa idea, cadangan, pandangan dan sebagainya yang berkenaan dengan, yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, redah dalam redha. Apa-apa saja yang berkaitan, sama ada soalan ataupun pandangan, idea dan semacam, dan berbagai-bagai perkara lagi yang anda boleh kongsikan, dan ada penilai dia. Ada tim yang akan menilaikan lontaran kata-kata anda itu nanti, dan daripada situlah kita akan pilih pemenang-pemenang. Berapa orang kita nak pilih tadi? 10 orang Okey, kita ada 10 orang sebenarnya yang akan kita pilih, yang akan kita war-warkan ataupun kita umumkan di akhir rancangan nanti. Baik. Okey, saya dimaklumkan oleh pihak penganjur, selain daripada komen di WebEx ini, anda juga boleh komen di link yang kita berikan, iaitu link YouTube Ustaz Selamba. Okey, link YouTube Ustaz Selamba. Di sebelah saya ni Ustaz Selamba. Kalau nak tahu Okey, di sebelah saya ni Ustaz Selamba. Selamba je kan, nampak kan. Baik, tanpa berlengah masa lagi,
Ada apa-apa lagi tak Ustaz? Ustaz nak kata tadi, minta permintaan tadi? Okey. Tanpa buang masa, kita dengar kupasan yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Dr. Fairuz bin Muhammad akan membicarakan ataupun mengupas apakah yang dimasukkan dengan redha dalam konteks kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Fenso. Cikgu Fenso ni sebenarnya nama dia bukan Fenso, Fendi Samad. Tu, glamour. Dan terima kasih juga pada bukan rakan sejawat Cikgu Din selaku orang yang lebih tinggi pangkat dan darjatnya daripada saya, pengetua yang muda dan sangat berbakat untuk masa hadapan. Okey. Dan bakal pengetua cemerlang insya-Allah. Jadi sebelum saya mulakan kupasan saya, boleh kita tengok sedikit ada tak video sikit ke? Boleh kita tengok video sikit? Okey. Kita tengok video sekejap. Tak dengar lagu. Tak dengar suara? Tak dengar suara. Video dah keluar. Okey, ringkas saja video dia, tapi yang penting santai tapi sampai. Sampai ke? Sampai ke tak sampai? Okey, terima kasih pada yang komen. Sebenarnya komen-komen anda di YouTube dan juga di Webex ini akan diambil sebagai markah oleh juri kita yang profesional. Kalau kita boleh suluhkan kita punya kamera, iaitu yang sedang pakai baju Mickey Mouse di hadapan ini adalah juri kita, tapi tak dapat disuluh oleh kamera kita. Sangat profesional walaupun pakai baju Mickey Mouse. Mungkin di akhir penampilan saya minta dia tunjukkan baju dia. Okey. Okey, adik-adik sekalian, pelajar-pelajar sekalian. Saya nak panggil adik-adik sebab saya rasa lebih mesra jika saya panggil adik-adik, walaupun ada orang panggil saya Pak Cik, ada orang panggil saya Atuk. Tapi saya memang geram, cuma tak dapat dilafazkan kegeraman itu. Apa yang kita lihat tadi dalam video tadi menggambarkan sedikit sebanyaklah, bukan semua, menggambarkan perasaan dan juga apa yang sedang menimpa dan juga emosi anda semua. Saya rasa saya hampir faham lah. Tapi saya tak tahu sebenarnya sebab saya bukan shoot pun, ambil video pagi tadi je ambil video, masuk dalam TikTok kejap. Lepas tu itulah saya gambarkan bahawa situasi pelajar sekarang ni itu kerunsingan dia. Saya nak tanya, betul ke apa yang awak saksikan tu? Study ikut mood subjek, Najwa. Laila Najwa sebut study ikut mood subjek. Okey, boleh ke macam tadi saya sebutkan, apa yang anda rasa sekarang ni? Ada pelajar dia rasa macam frust. Frust. Baru je belajar, lepas tu tiba-tiba dah COVID, PKPB. Baru belajar tiba-tiba COVID, PKP. Lepas tu kena belajar online, tak ada line. Lepas tu cikgu bagi kerja rumah, overload ke tak overload ke, wallahualam tak tahulah. Ada yang nangis-nangis. Lepas tu tak, ada yang kat kampung, adakah yang kat sini yang terpaksa pergi kena beli top up tu. Tu banyak beli top up, bangkit awal sebab keberkatan pada waktu awal pagi. Tu bagus. Tu dia. Jadi itu yang antara benda yang dihadapi oleh pelajar kan. Saya rasa sedih lah. Kalau sedih ni saya rasa kita dengar lagu kejap, sedih. Bukan lagu lah, background, music background. Tu. Tak ada suara? Rabiha seorang Okey. tak ada suara ni. Orang lain ada je. Ada. Bang, seorang Terus. tu dia ada komen tak ada suara Rabiha. Okey. Seorang tu Dalam komen. kita melayari kehidupan ini adik-adik sekalian, Rabiha ni sebenarnya dia suara mana, tak ada kita suara melihat lagi, tak ada suara, dia seorang je. memanglah pandemik COVID ini sangat mengganggu lah secara bahasa kasarnya. Tetapi Lepas tu YouTube suara kita kena ingat bahawa segala-galanya datang dari Allah. dia boleh setting Segala-galanya datang dari Tuhan. Kacau, tak nak kacau ni. Dan ada sebab Awak rasa sebab ni kenapa Allah hantar COVID ini. Apa bang? Ada sebab dan ada hikmahnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa fi kullin khairun. Hadis itu panjang, tapi kita ambil sikit je. Wa fi kullin khairun. Dalam setiap apa yang berlaku itu ada kebaikan.
ada kebaikan. Ada kebaikan. Walaupun tampaknya COVID ini sangat mengganggu emosi kita, ada yang terpaksa pergi ke Padang, ada yang terpaksa beli top up lebih, ada yang mak ayah terpaksa diberhentikan kerja, adik-adik kadang-kadang tak cukup makan, kita sendiri pun kadang tak cukup makan. Tu belum kira lagi bergaduh kita dengan adik-beradik kita, duduk rumah lama-lama kan, macam-macam. Tetapi Nabi sebut, wa fi kullin khairun. Yakin adik-adik? Tidak kira lah adik-adik berada di mana, di Sabah, di Sarawak, di Kelantan, di Kedah, bahkan sekarang di Pahang, di Terengganu yang sedang menghadapi musibah banjir, di Perak dan seluruh Malaysia. Stres di rumah dengan mak tiri. Tidak kira di mana saja kita berada. Tidak kira bagaimana situasi kita sekarang ini. Aku nak tanya, ramai Nabi sebut wa fi kullin khairun. Bila PKP dia kata dia sekolah, bila dia masuk asrama balik dia minta balik rumah pula macam mana? Tidak kira kita rasa kita tak boleh nak study sebab banyak gangguan. Gangguan data internet, gangguan daripada adik-beradik kat rumah, gangguan daripada kawan-kawan, macam-macam gangguan. Tetapi Nabi sebut wa fi kullin khairun. Dan dalam setiap apa yang berlaku itu, Tapi yang pasal mak tiri tu ingat kawan dia cerita dulu dia duduk asrama tak nak balik rumah. Dia duduk sanggup asrama Kenapa cuti pun tak nak loading balik. ni? Sama lah, kawan saya pun ada kawan. Low bandwidth or local computers. Apa tu maksudnya? Cepatlah masuk mesej. Ni ada yang kata referral code tu, referral code apa? Hari tu. Kalau orang ada fikir di sebalik COVID ini ada hikmah, ada 3 hikmah, ada 4 hikmah, ada 10 hikmah, ada 20 hikmah, maka hambaku itu akan dapat hikmah. Sebaliknya, jika hambaku berfikir di sebalik COVID ini ada musibah, dan ada musibah, ada 10 musibah, laptop Abi tu charger tu pun ambil tak? ada 10 kebobrokan, ada 10 kepincangan, maka hambaku akan dapat kebobrokan. Akak dari mana? Hambaku akan dapat kepincangan. Hambaku akan dapat masalah. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Cikgu Den tadi, iaitu redah dalam redha. Lepas tu dia kata dia dengar suara awak dengan Kak Amy berborak. Semua ini kita kena hadapi dengan redha. Awal-awal ada dengar gak? Allah bagi kita ujian untuk kita redah. Jauh betul kita tangkap Apa saja ujian. Saya rasa dia Istilah redah adalah merujuk kepada yang sukar dilakukan, Betul, dia tetapi terpaksa kita lakukan dengar suara Kak Amy. untuk mencapai kejayaan. tadi tu Seumpama orang-orang di Pahang untuk menyelamatkan diri terpaksa meredah banjir. Alhamdulillah Kak. Begitu juga orang-orang di Terengganu, Kemaman dan seluruhnya terpaksa meredah arus yang deras. Potong kakak. Begitu juga di Gua Musang, Kelantan, Titik berapa orang? dan begitu juga di utara Kedah terpaksa meredah halangan untuk mencapai dan menyelamatkan diri, mencapai kejayaan. Kelak ni. Lepas tu ada orang kata Apa yang kita dapat daripada peristiwa banjir, lepas tu saya lagi komen. Okey, sama dah. peristiwa COVID We ini? are special batch. Apa yang kita dapat dari PKP? Tanya. Apa kita dapat dari PKPB? Kita hendaklah pandang secara positif. Kerana jika kita tidak memandang secara positif, kita akan hanyut. Rumah dekat Mungkin kita kata, oh kawan aku, Belanja lah ni mana urai. oh, Ustaz, kawan saya tak belajar Ustaz. Dia stres. semalam waktu kelas Kawan saya yang kelas pandai-pandai pun Ustaz tak belajar Ustaz sebab dia dah pressure, dia dah frust. rumah dekat Ustaz, kawan saya yang top student di sekolah pun sekarang dalam duduk termenung je Ustaz, tak study. Kerana apa? Frust. kita guna function share screen. Stres. Budak tu tanya-tanya. Adik-adik, Nak ingat, besarkan hari ini saya tak nak cerita banyak. pakai macam kamera je. Saya nak cerita satu saja.
Wa fi kullin OBS tu. khairun. Oh, tapi CPU demand tu. Saya nak cerita satu saja. Ingat, ini saja saya nak bagi adik-adik bawa balik. Rasa haba-haba. Wa fi kullin khairun. Ingat, wa fi kullin khairun. Dalam setiap apa yang berlaku ada kebaikannya. Ada barakahnya. Maka syaratnya apa? Redahlah dengan redha. Jadi apa antara perkara yang perlu kita buat? Saya bagi 3 saja. Pertama, persediaan kita mestilah mantap. Bagaimana nak bersedia dengan mantap untuk SPM, Ustaz? Sedangkan sekarang ni segala banyak masalah. Dengan suara TikTok tak? Pedulikan, ketepikan masalah. Pandang kejayaan, pandang 10A+, pandang 11A+, pandang 8A+. Tapi Pandang music tak dengar mimpi-mimpi kita sebagaimana yang telah disebut oleh panel kita tadi, Cikgu Din. Kita kena bermimpi. Nanti budak YouTube tak dengar. Pandang sebalik mimpi kita. tak redah pun. InsyaAllah. Kita akan dapat menangani SPM 2020 dengan cemerlang. Macam negeri lain. Kedua, Raya okey lagi. hikmah COVID yang kedua. Secara tidak langsung, sedar atau tidak, Macam Muhammad dulu mungkin kita tidak cukup masa untuk bermesra dengan ibu dan ayah kita. Ayah kita mungkin sibuk bekerja, ibu kita mungkin sibuk bekerja, ataupun ibu kita sibuk dengan menjaga adik-adik. Maka bila mana ada PKP dan PKPB ini, kita ada peluang ukhuwah ini. Ukhuwah sangat mahal. Tali persaudaraan silaturrahim, adik-beradik kita sangat mahal. Adik-adik sekarang masih usia muda. Bagaimana kita orang-orang tua di hadapan ini? Di sebelah saya Cikgu Fenso dan di sebelah kiri saya Cikgu Salahuddin. Bila mana kita adik-beradik kita semua dah sibuk dan berkeluarga, di kala inilah silaturrahim, ukhuwah kita akan teruji. Maka kalau tanpa asas ukhuwah yang kuat, yang kukuh semasa kecil, maka bila dewasa mungkin ia akan terburai di tengah jalan. Cikgu jangan tengok. Hargailah ukhuwah. Cikgu jangan tengok handset. Dan yang ketiga, Abi tengok tak ada. sedar tak sedar, kita sudah berjinak-jinak dengan Yang internet. Kalau waktu Hanim nak cakap. Kita sudah pandai memanfaatkan internet. Takut tak ada. Dulu kita tak pernah kenal Webex. Sebab apa? Dulu kita tak pernah kenal Zoom. Bahkan Google Meet, yang kita tahu Google search engine je. Tetapi kini kita baru tahu rupanya dalam Google ni ada Google Meet. Rupanya adanya Webex. Rupanya ada Google Team dan macam-macam jenis lagi. Dan capaian maklumat kita jauh dan jauh. Adik-adik sekalian, kalau kita nak berjaya, pandanglah ke depan. Ingat balik mimpi kita. Ingat balik cita-cita kita. Kita hanya ada masa 1.5 bulan saja lagi. InsyaAllah, pandang ke depan, jangan pandang ke belakang. Jangan pandang kiri dan kanan. Jangan lihat masalah. Lihatlah A+. Lihatlah 10A+ di hadapan kita. Lihatlah 12A+ di hadapan kita. Lihatlah 8A+ di hadapan kita. Fokus kepada tujuan dan mimpi kita. Namun begitu, satu perkara yang saya nak selitkan di sini iaitu, sebelum bergerak, ikhlaskan diri kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semata-mata kerana A+, bukan semata-mata kerana straight A's. Jadi adik-adik sekalian, saya cukup di sini dahulu. Apa yang saya nak ingatkan lagi sekali, wa fi kullin khair. Terima kasih. Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Fairuz bin Muhammad. Begitu mendayu sesuai dengan alunan muzik yang dimainkan oleh pemuzik jemputan kita. Tak nampak kamera kita, tak nampak pemuzik kita. Kita nampak seorang je. Okey, show sikit. Tadi muzik tadi telah dimainkan, disampaikan oleh petikan gitar saudara kita Zulfadli. Untuk pengetahuan semua, kita hari ini bukan saja kita datangkan panelis kita datangkan juga 2 orang pelajar sekolah sebenarnya yang akan menduduki SPM. Di sebelah kanan saya yang dekat dengan saya ini ialah
Izamrin. Dan yang kedua ini adalah Zulfadli. Okey. Yang nak murid Alhamdulillah. SPM ya, saya dah cakap tadi. Ya. Ada nak ulas sikit ke? Nanti lepas ni Ustaz. Lepas ni kita bagi fikir sikit. Okey, terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz bagi tahu kita berkenaan dengan redah dalam redha. Bila kita nak membuat sesuatu yang kita terpaksa buat, maksudnya kita kena redah. Kalau kita tak redah, kita tak ada lakukan sesuatu. Mungkin kita akan capai sesuatu yang ingin kita impikan tadi. Jadi kita kena redah. Kalau kita tak redah, kita tak akan capai. Tetapi apabila kita redah, kita akan mengalami kesulitan, kesulitan, cabaran dan macam-macam. Jadi kalau kita hadapi semua itu, sekiranya kita tak berjaya juga. Itu yang saya faham, mungkin itulah yang kita kaitkan dengan redha tadi. Okey Ustaz. Jadi untuk soalan seterusnya kita nanti bukan sekarang, tapi saya ingin utarakan sekarang supaya kita ada persiapan. Dalam keadaan kita nak redha tadi dalam institusi kekeluargaan, dengan lebih detailnya macam mana secara spesifiknya apakah peranan ibu bapa terhadap anak-anak. Okey, peranan ibu bapa terhadap anak-anak untuk mereka pun sama-sama redha. Itu yang akan dikupas oleh Ustaz Ferus sebentar tadi. Tadi dah jelaskan berkenaan dengan redha. Kemudian bukan kupas lah sedikit kita nak dapatkan feedback. Kemudian soalan untuk Cikgu Din. Sebentar saja lagi sebelum kita berehat seketika nanti, Cikgu Din dia telah merancang berbagai-bagai perancangan untuk mungkin dalam skala sekolah dia saja. Okay, tapi apakah saranan Cikgu Din kalau boleh secara detail bagaimana untuk kita berhadapi dalam konteks sebagai seorang guru untuk berhadapan dengan pelajar kita yang sekian lama bercuti kan. Jadi macam mana dengan kaedah dia untuk kita menarik balik mood yang sekian lama bercuti itu tadi untuk mereka kembali bersemangat dan kembali bersedia untuk menimba ilmu selepas ini. Jadi itu soalan-soalan yang akan tanya untuk sesi slot kedua nanti. Okey? Adik-adik semua, sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan slot kedua itu tadi, saya ingin wawarkan sekali lagi, kita sedang memberi perhatian ataupun membuat perhatian kepada chatting, sama ada melalui Webex ataupun melalui YouTube. Boleh komen dan boleh chat dekat situ, dan kita ada panel yang sedang menilai tulisan-tulisan anda. Jadi teruskan menulis yang positif, yang baik-baik. Mungkin nasihat-nasihat anda itu berbeza daripada apa yang panelis bagi tahu, dan anda ada pandangan yang mungkin dalam konteks yang berbeza. Okey, dipersilakan banyak-banyakkan lagi komen. Okey, ya. Hanim dulu. Oh, kita ada lintas langsung dah bersedia. Okey. Saya sebelum kita berehat sebenarnya kita sekarang ni sedang menunggu ataupun sedang berlintas langsung, sebenarnya telah dapat isyarat untuk seorang wakil pelajar. Tadi kita dah ada seorang wakil pihak sekolah, pentadbir sekolah, dan kita ada seorang daripada community, wakil daripada pihak masjid lah kita kata, untuk sebagai orang luar mewakili ibu bapa, pihak sekolah dan pihak masjid. sebab dia kamera lain kan. Saya suka macam tu kan. Okey. Baik. Nampaknya sekarang ni Hanim dah bersedia nampaknya. Dah berintah langsung dengan kita. Okey. Cuba test dulu suara, boleh dengar tak Hanim? Tak dengar? Boleh dengar tak? Kita uji suara dulu. Okey Hanim dah bersedia ke belum? Sudah bersedia? Okey tak? Boleh dengar tak suara Hanim? Ya, kita cek dulu. Belum dengar lagi Hanim. Sabar nanti dulu. Kita nak test dulu. Boleh tak? Okey, cakap. Kita kena buat something ke? Okey, Hanim boleh respon? InsyaAllah. Kita kena buat list juga lah kan? Yang kita dah keluarkan receipt boleh tak? Kalau nanti Ain tak ada press kan? Okey, test. Boleh dengar tak? Boleh. Tak dengar suara. Cikgu Fendi bila tak dengar suara. Suara dia dengar cikgu, suara cikgu tak dengar.
telah bersedia? Sudah, dah. Tadi dah buka lepas tu jadi gema. Kat Webex pun gema. Boleh ulang semula tak apa soalan tadi? Sebab tadi macam tak sangkut. Bye. Okey, Ani boleh Tak dengar, dia bergema. okey, sekarang boleh dengar? Okey, boleh. Okey baik. Soalan dia ringkas saja. Okey, sebagai seorang pelajar yang calon SPM 2020. So bagaimana persiapan Hanim ataupun perasaan Hanim sekarang? Apa perasaannya? Okey, perasaan Bismillahirrahmanirrahim. Sejujurnya saya sendiri agak tertekan dengan keadaan sekarang yang memang tak menentu, dengan keadaan kelas online, kadang-kadang dengan internet tak mencapai tahap yang baik. Lepas tu dengan kekangan masa yang mungkin taklah semua pelajar SPM 2020 ni hadapi. Macam saya sendiri ada cabaran sendiri dan orang lain ada cabaran masing-masing. Macam ada juga yang perlu korbankan masa belajar dorang untuk dorang bantu mak ayah, ada juga mak ayah yang berniaga dan perlukan pertolongan dorang. Dekat situ dorang sendiri perlu berkorban masa untuk diorang bantu mak ayah, berkorban masa untuk diorang study. Jadi dekat situ itu janganlah sesiapa yang alami situasi sebegitu, janganlah anggap itu adalah satu bebanan, adalah satu apa orang kata? Adalah satu beban lah dalam diri korang. Anggaplah itu adalah satu cabaran dalam diri untuk korang tempuh, dan benda ni adalah menjadi satu kekuatan untuk diri korang sendiri. Bila benda ni terjadi, korang sendiri kena bijak manage masa korang macam mana. Macam saya sendiri yang kadang-kadang perlu tolong mak ayah untuk berniaga. Dekat situ bila pagi saja saya mampu untuk join kelas cikgu-cikgu buat dari pukul 9 sampai pukul 1. Kadang-kadang waktu tengah online kelas adik kacau datang, macam tu. Jadi dekat situ ada satu cabaran yang perlu kita semua hadapi. Saya percaya yang ramai juga yang ada alami masalah yang sama macam saya. Macam kita tengah belajar, ada minta pertolongan atau apa-apa sahaja, dan dekat situ kita akan terlepas sedikit kelas yang cikgu mengajar. Jadi dekat situ ada subjek yang kita susah nak catch up balik. Dekat situ dia akan menjadi sedikit gangguan. Lepas tu dia macam mana nak cakap janganlah kita semua ni pelajar SPM, kita perlu terus kekal positif dan sentiasa bercakap dekat diri sendiri yang bukan semua orang alami macam kita. Kita kena terus positifkan diri sendiri. Macam saya sendiri yang selalu mental breakdown, yang kadang-kadang aku dah tak boleh dah, aku dah tak nak. Kadang-kadang macam memang mood dah tak nak study tu memang akan datang. Tapi dekat situ kita kena fikir balik yang mak ayah kita berusaha keras cari duit untuk kesenangan kita, untuk kita terus bersemangat. Jadi dekat situ saya harap anda semua dapat terus kekal positif, terus ada semangat untuk terus belajar, untuk dapat membanggakan kedua orang ibu bapa anda semua. Itu saja. Okey. Boleh dengar suara saya?
Boleh. Okey, terima kasih Hanim ya. Terima kasih Hanim. Begitu menyentuh hati ya. Kesianlah kan. Okey, tapi itulah yang realiti yang berlaku sebenarnya. Bukan Hanim seorang saja, tetapi ada ramai lagi pelajar-pelajar lain, rakan-rakan Hanim sendiri mungkin ada yang mengalami perkara yang sama. Jadi itulah antara tujuannya program kita buat macam ni. Kita nak bagi motivasi kepada orang-orang seperti Hanim, pelajar-pelajar seperti Hanim dan rakan-rakan yang lain untuk kita sama-sama ambil sedikit manfaat, sedikit iktibar daripada apa yang cuba dikongsikan. Dan untuk maklumat juga, kita contohnya macam Cikgu Salahuddin, dia ada merancang khas untuk pelajar-pelajar dia dan dia cadangkan juga kepada rakan-rakan dia yang lain. Begitu juga dengan pihak dari segi NGO lah saya katakan daripada pihak akademik FJ di bawah Ustaz Fairuz juga, mereka ada menyediakan beberapa program aktiviti yang akan dia sampaikan nanti berkenaan dengan untuk membantu orang-orang seperti Hanim macam mana. Okey, tapi Hanim jangan bersedih, hari ini kita datangkan artis kita. Ada tak lagu yang sesuai untuk Hanim? Okey, so lagu sedih. Kan. Jadi Hanim jangan bersedih So untuk Hanim dan rakan-rakan yang lain, marilah kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh dua orang artis jemputan kita hari ini. Boleh Bersedia tak? Boleh Kenal tak Hanim tadi? Tak kenal. Okey, tak apalah, dia tak kenal. Untuk Hanim dan rakan-rakan yang lain, kita persilakan Izamrin bersama dengan sahabat dia untuk mempersembahkan lagu kita. Sementara kita break sebentar dan selepas ini kita akan sambung semula untuk slot ataupun pusingan yang kedua. Baik. Jadi nanti kalau kita hantar sosok tu, kita cuma refresh Google Sheet kat ni je lah. Tapi agak lain bagi Sheet campuran je. Sebab kita baru sosok tau. Sebab agak yang Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu. Telah lama ku simpan untuk melihat ini, melihat gambar yang tak bisa main gitar sampai Paling saat ini engkau ada di sini, tertawa bersama seperti dulu lagi. Walau hanya Tuhan, oh bukannya diri ini tak terima kenyataan ini. Lepas tu ramai je. Oh good. Kita kata jangan dah dia. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Namun semua berbeda, sulitku segala ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi.
walau hanya sebentar, Tuhan Engkau kabulkanlah. Bukan hati ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Meramai hingga di taman, langit kan biru di kabut awan. Senangnya bila berdua saat berjauh rindu-rinduan. Mudah-mudahan ku temukan dengan si dia diamkan. Kini aku kesunyi sepian, berbentang panjang sebagai teman. Oh cinta yang indah, hidupku bergeladi biar bertanya-tanya mengapa hanya sementara. Aku pilih lagi, pilih hati puasku mencari. Bergilir-gilir ganti, gilir-gilir janji yang dimungkiri. Oh pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Dan jika kau bertemu jadiku teman, timbang menimbang Kenapa nyanyi? haruskah ku terus memikirkan? Adakah cinta akan berdekalan? Mungkinkah kita tak sehaluan? Oh cinta yang indah, bukan hatiku kau berhenti biar tertanya-tanya mengapa hanya sementara. Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Bergilir-gilir janji, gilir-gilir janji yang dimungkiri. Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Dan jika kau berkenan jadikanku teman, bukan teman biasa. Aku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Bergilir-gilir ganti, gilir-gilir janji yang dimungkiri. Ku pilih-pilih lagi, pilih-pilih hati puasku mencari. Dan jika kau berkenan jadikanku teman. Saya sakit perut. Itu dia tadi. Terima kasih kan. Sedap tak? Sedap tak? Bagi komen sikit. Sedap tak suara dia orang tadi? Mungkin sedap kan? Mungkin. Kurang ajar. Okey tak? Okey, so di sebelah saya ni Izamrin nama dia. Ini student saya sebenarnya. Sekolah saya. Okey, ini pun sekolah saya juga. Ini pun sekolah saya juga sebelah dia ni, sebelah dia. Okey, ini lebih senior lah Ini Izamrin. Okey, so boleh Afundi Izamrin. Okay, so Izamrin macam mana? You sekarang ni SPM kan? Ya. SPM. So tadi kita dah bersiar secara langsung dengan Hanim tadi dari rumah dia menceritakan. So dari segi Izamrin sendiri macam mana pula? Adakah apa perasaan? Okay, perasaan kecewa juga lah, macam yelah sedih sebab ramai juga yang nak jawab SPM awal. Contohnya macam Hanim cakap tadi kan. Lepas tu ada juga yang yelah kita dalam gejala apa tu COVID-19 ni susah juga sebab kita tak dapat nak pergi ke sekolah, nak belajar depan-depan.
kita pun sometimes juga betul, how to say, nak belajar online ni pun susah juga, bukan senang. Sebab apa, ada yang tak dapat nak beli internet sini, top up satu, and ada juga yang kena bekerja dengan mak bapak. Macam Izam ni sendiri ada tolong ibu bapa bekerja juga, saya fahamkan. Ada juga dapat tolong. Sebab apa? Sebab yelah, bukannya macam family kan, tak semuanya family senang kan. So ada juga yang susah, so kita boleh tolong. But sometimes tu kalau dah macam dia akan juga mengganggu belajar. Sebab yelah kerja and then belajar online. Sebab tu juga mengganggu kita macam nak fokus dalam belajar. Kadang-kadang pun susah juga nak belajar kalau bekerja sambil belajar. Betul tak? Okey, jadi lepas ni saya harap Izam boleh bagi tumpuannya lebih kepada pelajar. Kita tak lama lagi kita akan menghadapi SPM, betul jadi kita harap dia tak akan ditunda lagi. Kalau ditunda mungkin akan memberi masalah yang lain pula. Jadi kita sama-sama doakan semua yang menghadapi peperiksaan itu akan boleh berhadapan ataupun kembali ke sekolah dengan riang ria gembira. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan panelis kita semula. Tadi saya dah lontarkan ada 2 soalan untuk satu untuk Cikgu Salahuddin, satu lagi untuk Fadil, Ustaz kita. Jadi kita persilakan Cikgu Salahuddin dulu. Bersedia Cikgu Salahuddin, boleh Okey, Cikgu Salahuddin ni sebenarnya mesra dengan panggilan Cikgu Din. Kami panggil Cikgu Din lah, boleh Okey, dah nak pergi siaran baru nak panggil. Tak apa Okey, tak apa. Kita ni sebagai kata macam ini permulaan lah. Okey, kita nampak dari segi baru kita mulakan program macam ni, kita dapat feedback yang banyak daripada ibu bapa, daripada parent, daripada pelajar lah terutamanya yang memberi maklum balas. Jadi daripada maklum balas itu, untuk pengetahuan semua, kita akan nilaikan dan kita akan beri hadiah kepada mereka yang benar-benar ataupun yang maklum balas mereka itu sangat bagus, dan kita beri iktirafkan lah, kita bagi anugerah atau kita bagi hadiah kepada mereka. Baik, kembali kepada soalan Cikgu Din tadi. So dari segi sekolah Cikgu Din sendiri, mungkin Cikgu Din boleh berkongsikan apakah program atau perancangan yang detail yang akan dilaksanakan apabila pelajar datang ke sekolah pada 20 hari bulan nanti. So apakah yang akan dibuat dan bagaimanakah untuk memastikan mereka benar-benar boleh berjaya. Okey, silakan Cikgu Din. Okey, terima kasih Cikgu Fenso, Cikgu Fendi. Okey, bercerita pasal pembelajaran, kita semua kena ingat untuk kita berjaya, kita nak kena belajar lah. Sebab tu kadang-kadang, bukan kadang lah, dia ada nak kata pepatah tak lah, kata-kata hikmat. Dia kata life is like riding a bicycle. Hidup ini adalah umpama mengayuh basikal. So kita kena kayuh, kita kena bergerak walaupun perlahan naik bukit. Macam sekarang ni banyak orang kayuh basikal kan, kita nampak dia bersusah payah naik bukit tu, kayuh dengan gear 1 ke gear berapa naik bukit gear last kali kan, gear rendah lah, saya tak pastilah, saya tak ada basikal kan. Jadi nak beritahu mereka kayuh dengan laju, tapi pergerakan tu sedikit demi sedikit dan demi mendaki bukit itu. So itu life is like riding a bicycle. Once you stop, you will fall. Itu daripada dia naik bukit, kalau dia stop saja mengayuh, dalam keadaan naik bukit, dia stop, maka dia akan berhenti, maka dia akan jatuh lah. Okey, bila dia stop, dia berhenti, dia akan jatuh. Okey, so sama juga dengan proses belajar. Saya rasa semua sekolah, tak kira semua institusi pengajian tak akan hold. Even anak saudara saya yang belajar tadika pun, dia tetap meneruskan sesi persekolahan tu secara atas talian ataupun pelbagailah secara offline ke online dan sebagainya. Kalau kami di SMK Batu Muda sendiri, PKPB, bila kita balik je sekolah, PKPP, pemulihan tempoh hari, okey, kita dah buat, kita dah merencana program, dah merencana program online. Okey, dah merencana program online. Even sekolah saya sendiri, Koko, memang fully buat online masa tu. Kalau orang tanya, kalau budak tak masuk, saya tak boleh nak cakap apa. Sebab kalau kita tak buat, contohnya lah, saya tak nak buat online lah sebab budak tak nak masuk, maka saya akan gagal lah. Adakah saya akan tak buat online itu kerana murid tak masuk? Saya tak boleh. Okey, kami sebagai cikgu merangka program. Sama juga, bila start balik PKPB, okey, saya beritahu kat cikgu saya akan mulakan kembali kelas online di sekolah saya secara terancang menggunakan Webex. Okey, kemudian bila cuti sekolah bermula, cikgu-cikgu saya pun tanyalah, cikgu macam mana kita cuti sekolah ni, nak ada kelas ke tak ada kelas? Saya kata tak apa, saya jenamakan semula program.
Kalau sekolah saya dia panggil BMOC, Batu Muda Online Class. Bila start sahaja cuti sekolah, kita namakan dia BMOC, Batu Muda Online Class, kelas tuition rakyat. Nama dia tuition rakyat. Kenapa dia tuition rakyat? Kerana semasa kelas online sepanjang cuti ini, sepanjang cuti ini, kelas sekolah saya itu, kita rakyatkan kelas tuition itu. Ini bermakna saya buka kelas itu kepada seluruh pelajar-pelajar di seluruh Malaysia yang ada grup WhatsApp, ada yang grup ni dalam, saya masuklah dalam pelbagai medium. Even cikgu-cikgu pun kita import. Tak semestinya cikgu sekolah saya saja. Saya buat jadual, cikgu saya tak boleh dan kita bayar untuk semua cikgu tu. Saya cari sponsor. Saya cari tajaan hampir, saya rasa dalam seminggu saya habiskan dalam 2,000 jugalah untuk bayar cikgu. Dah berlangsung 3 minggu dan hari ni adalah hari yang terakhir. Okey, untuk makluman semua pula, bila kita kembali ke sekolah, 20 hari bulan, saya dah merangka program. Pada awal paginya, saya dah pesan dekat anak murid saya dah pesan dekat cikgu-cikgu saya akan buat program dinamakan, Allah saya lupa nama istilah program tu, ada ustazah beritahu saya, kita nak supaya murid-murid ini buat solat sunat taubat, buat solat duha, buat solat hajat antara 7.30 hingga pukul 8. Pukul 8 maka kita mulakan program gerak gempur SPM. Ini selepas trial. Kita ada trial lagi tambahan sikit beberapa paper lagi yang kita tak habis. So kita start. Lepas tu kita akan buat kelas sampai ke petang. Okey? Dan kita harap kita dapat kembali ke sekolah lah. Lepas tu saya dah beritahu cikgu tak, malam pun kita akan buat kelas tapi secara online. Dan untuk makluman kamu semua, Hanim tadi tu memang ketua pelajar sekolah saya. Dia juga salah seorang dan yang terlibat dalam program Guru Muda Maya. Dia juga terlibat dalam program Guru Muda Maya. Guru Muda Maya ini saya melatih cikgu-cikgu, melatih murid-murid sekolah saya untuk menjadi guru muda. So mereka ini akan diberi kemahiran Webex, kemahiran mengoperasi Webex, kemahiran menyediakan nota, kemahiran menyampaikan pelajaran dan sebagainya. Ini di sekolah saya. Tapi untuk makluman, saya rasa semua sekolah dah bersedia. Okey. So kembali kepada yang penting adalah persiapan diri anak murid itu. Sejauh mana kamu bersedia untuk menghadapi. Cikgu-cikgu memang dah ready, bahan, soalan semua dah ready. Tapi terserah kepada kamu semua sebagai anak murid. Adakah kamu bersedia untuk meredah, untuk menghadapi segala benda yang dirancang oleh cikgu-cikgu sekolah ini. Okey? Okey, next Amy, cuba buka slide. Kita ada slide yang kedua tak ada? Okey. Tak ada. Okey, saya tak apa. Sebenarnya saya dah sediakan 2 slide tapi tak apa. Okey, dalam persiapan kendiri, yang pertama, sebelum kembali ke sekolah, mental kamu mesti kuat. Sebab tu 2 minggu lepas, saya pada 2 minggu atau 3 minggu lepas, KPM dah keluar surat. Okey, merujuk kepada kehadiran murid tingkatan 5 batch tahun 2020 supaya maklumkan, promosikan supaya mereka ini hadir ke sekolah untuk bersedia menghadapi SPM. Faham kan? Sampai macam tu KPM punya concern. Sebab KPM sekarang ni sangat risau mengenai kadar keciciran. Keciciran ni apa? Kadar tidak datang sekolah, kadar tidak sambung sekolah, kadar hadir sekolah culasnya, maknanya tidak mengambil berat. Mungkin berlaku kebimbangan dalam kalangan ibu bapa. Tapi kena ingat, sekiranya ibu bapa kamu dapat provide apa yang sekolah sediakan, kamu boleh study dekat rumah untuk menghadapi SPM. Jika tidak, kembalilah ke sekolah. Datang, belajarlah bersama cikgu. Cikgu-cikgu ni, kalau saya tengok kelas cikgu online cikgu saya, setiap kali masuk, cikgu saya ni akan berceramah dululah. Ni kamu ni tak hargai cikgu, tolong cikgu dah buat kelas online begini. Okey, kadang-kadang tu dalam grup, ada bersama dalam grup mereka tu, cikgu-cikgu kadang-kadang keluar ayat Quran semua kan. Suruh kamu datang sekolah belajar. Ingat, perjuangan kita belum selesai. Perjalanan kita masih jauh. Kamu baru 17 tahun. Jangan jadikanlah cerita yang saya kata tadi, Pok Cik tadi tu, anak budak yang daripada Kelantan tu yang call saya tu nak sambung belajar bila berumur 20 tahun. Saya pun macam-macam, kadang-kadang terfikir, kenapa sekarang baru dia nak sambung belajar? Kenapa tidak pada 17 tahun dulu dia belajar bersungguh-sungguh? Kamu bayangkan, okey, dia akan menyesal pada sekarang ini kerana dia tidak belajar pada 17 tahun dulu. Ini kemungkinan akan jadi pada kamu. Ingat,
Okay, benda ini kesan dia macam saya cakap tadi mula-mula tadi, the future is belongs to those. Siapa yang nak nampak jadi apa itu bermula dari sekarang. Okay, kamu boleh tolong ibu bapa kamu, saya tahu. Even anak saya sendiri kelas online yang dekat universiti pun, saya pun marah, kakak ni tak turun-turun tolong ibu kemas dapur. Dia kata kakak daripada pagi sampai pukul 6 kelas. Kadang-kadang turun makan saja, makan pun bawa naik atas. Okay, tapi kita faham. Saya tahu bila situasi online ni, kadang-kadang macam cikgu-cikgu lah, kadang-kadang malam pun mesyuarat. Okay, buka puasa pun masa hari tu, time buka puasa pun mesyuarat dengan bos. Okay, dan sebagainya. Maka ini adalah norma baru, ini adalah perjalanan baru, tapi kamu kena bersedia. Di pihak sekolah, saya berani jamin 100%, sekolah dah sediakan pelbagai program dah untuk kamu hadap dan kamu hadam apabila kamu kembali ke sekolah. Okey, jangan risau, peranan cikgu-cikgu, bahan-bahan, duit, sumber cikgu dah bersedia untuk nak bagi dekat kamu. Cuma sekarang kembalilah ke sekolah, mental mesti kuat, fizikal mesti kuat, sediakan segala ni untuk menghadapi sehinggalah 22 hari bulan start SPM dan tamat pada 25 hari bulan 3. Okey, saya itu saja untuk sesi saya yang kedua ini. Saya serah kembali kepada Cikgu Fenso. Okey, terima kasih Cikgu Din. Wawasannya begitu jelas dan kita harapkan apa yang telah dirancang itu akan terlaksana dengan baik, insyaAllah, dengan lancar sekali. Rupanya saya salah seorang daripada yang terlibat. Saya bukan cikgu daripada Sekolah Batu Muda, tetapi saya dijemput untuk memenuhi keperluan kerana cikgu yang berkenaan berada di kampung. Saya difahamkan macam tu. Tapi tak apa, alhamdulillah, selagi duduk dalam bidang saya tak ada masalah, insyaAllah. Baik, yang kita nampak jelas daripada Cikgu Din tadi adalah satu perancangan daripada pihak sekolah. Daripada pihak sekolah telah menyusun dengan kekuatan guru-gurunya, dan guru-guru memang tidak boleh dinafikan lagi semangat mereka, sehingga Ketua Polis Negara pun meminta para polis mencontohi semangat yang ditunjukkan oleh para guru. Itu terbit dalam surat khabar. Okey, jadi sehubungan dengan itu, kita ada di sebelah ini yang mewakili luar, institusi yang di luar daripada sekolah. Ustaz Fairuz ni merupakan seorang nazir masjid dan dia juga adalah pengasas kepada Akademi FJ. Saya difahamkan Akademi FJ telah merancang banyak program yang bersesuaian dengan mereka, terutamanya yang akan menghadapi peperiksaan SPM 2020 dan 2021 utamanya. Jadi apa yang telah saya lontarkan sebelum kita mendengar lontaran nyanyian tadi, saya telah bertanya kepada Ustaz Fairuz, bagaimana pula peranan ibu bapa? Apakah harapan, sebab Ustaz Fairuz daripada institusi di luar daripada lingkungan sekolah, jadi dari segi peranan ibu bapa, apa pula nasihatnya dan apakah yang sepatutnya ibu bapa lakukan? Okey, disilakan Ustaz Fairuz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pengerusi majlis, Cikgu Fenso dan juga panel, rakan panel saya. Okey, soalan merujuk pada soalan yang disebutkan oleh Cikgu Fenso, iaitu kaitan dengan peranan ibu bapa. Walaupun dalam ni rasa tak ada ibu bapa, adakah ibu bapa dalam ni? Cuba angkat tangan kalau ada ibu dan bapa di sini. Okey, ada seorang ibu bapa dalam dewan ni. Okey, jadi sebagai seorang ibu bapa, seorang ibu atau seorang bapa lah, pastinya dia nak kecemerlangan dan kejayaan untuk anak-anak. Saya tidak rasa ada seorang ibu nak anak dia gagal. Saya tak rasa seorang ayah nak anak dia gagal. Semua orang nak anaknya berjaya. Namun dalam keadaan situasi yang agak tegang sekarang ini kaitan dengan PKP, COVID dan juga anak keciciran, tercicir pelajaran. Itu yang antara benda yang sangat menjadi isu sekarang ni. Sebagaimana yang disebut oleh Tuan Pengetua tadi, iaitu kementerian sendiri pun risau dengan peratusan pelajar yang tercicir, memandangkan kelas-kelas online yang dianjurkan oleh pihak sekolah tidak ramai yang join. Terutama sekali apa yang saya dengar, mungkin ada satu tingkatan tu ada 50 orang, 60 orang, 100 orang. Satu tingkatan yang sepatutnya mungkin ada 200 ataupun 200 lebih 300, tetapi ada mungkin tak sampai 50%, dan pastinya akan memberi impak, memberi kesan yang agak buruk kepada pelajar itu sendiri,
Jadi bagaimana ibu bapa memainkan peranan dalam konteks ini? Okey, saya lihat sekarang ni kita nak salahkan pelajar, kita rasa pada awalnya kita boleh salahkan pelajar. Pelajar ni malas, pelajar ni gini, pelajar tu gitu, pelajar tidak hargai guru, pelajar macam-macam kan? Tetapi bila mana kita dengar apa yang diluahkan oleh Hanim tadi dan apa yang diluahkan oleh rakan penyanyi kita Izamrin tadi, maka di sini sedikit sebanyak membuka mata pihak kami sendiri di Faizal Jaya, Akademi Faizal Jaya, dan membuka mata semua pihak lah bahawa bukan semua pelajar tak join kelas online itu kerana malas, kerana tidak nak menghargai, tetapi kita ada juga mungkin sebahagian besar di kalangan pelajar ada kekangan-kekangan di rumah yang mana terpaksa menolong ibu dan ayah bekerja. Ibu dan ayah bekerja, tolong meniaga, tolong jual nasi, tolong gitu, tolong gini, tolong jaga Webex. Kalau ayah dia ni kan, terpaksalah jaga Webex, tolong jadi cameraman, tolong shoot dan tolong macam-macam tolong. Maka kekangan-kekangan ini sangat banyak. Setiap orang macam-macam kekangan yang tersendiri. Jadi di sini kita di Faizal Jaya cuba membantu dengan mengadakan kelas-kelas online. Dan kita alhamdulillah kelas-kelas online kita ramailah masuknya, join ramai, kerana antara sebabnya tak tahu, wallah alam, mungkin sebab kerana pelajar bila berbayar mungkin dia lebih menghargai ke, di sekolah agak free. Jadi mungkin bila bayar dia masuk. Jadi alhamdulillah. Mungkin dan ditambah pula mungkin dengan guru sediaan dan sebagainya lah. Saya tidak kata guru di sekolah tak bagus, sebab cikgu kita pun banyak yang cikgu sekolah. Okey, juga adalah merupakan sebahagian daripada guru sekolah. Jadi begitu juga banyaklah cara dia. Jadi untuk kali ini kita menyedari pelajar-pelajar yang tengah stres, tengah pressure, tengah ni. Jadi untuk bulan 1 ni kita adakan kalau cikgu Fenso pernah dengar speed smart. Speed dan smart. Tu dia. Maknanya pantas dan bijak mengulang kaji. Kita buat macam tu. Bantu pelajar guna game, guna quizzes, dan ada kita sediakan hadiah. Hadiah juga kita sediakan. Macam hari ni, program hari ni, kita sediakan hadiah. Kita sediakan hadiah. Bukan kerana kita nak mengumpan student, tak ada. Kita memang nak bagi hadiah. Hadiah kita pada hari ni saya umumkanlah. Yang bernilai lebih daripada RM1,000 sebenarnya. Hadiah kita hari ini ialah kita adakan satu seminar pada hari Sabtu dan Ahad ini. Sabtu dan Ahad ini kita akan adakan seminar SPM. Kita jemput cikgu-cikgu, penceramah-penceramah yang berwibawa, berkaliber dan telah diuji dan teruji macam baru ni tu. Bernilai 4 subjek BMBI Maths Science, BMBI Maths Sejarah dengan bayaran RM140 sahaja. RM140 saja. Tetapi ada offer. Siapa yang hari ni kita nak bagi 10 seat free. 10 seat free untuk 140 orang. Untuk RM140 tadi tu. Maknanya seorang akan dapat lebih kurang RM140. Jadi kepada siapa yang komen terbaik, bagi motivasi kat kawan-kawan, atau tanya soalan yang bernas, yang bagus, ataupun lepasnya ada dia berparticipate dalam soal jawab ke dan sebagainya, inilah orang yang kami cari, iaitu 10 seat untuk seminar online skor A SOSA yang akan langsung pada Sabtu dan Ahad ini. Sedangkan dia memang sangat ramai yang nak masuk, tetapi mungkin ada masalah kewangan dan sebagainya. Tapi kali ini kita nak bagi free saja. Okey, so komen elok-elok. Komen bagus-bagus. Saya tengok ada beberapa pemenang tadi saya dah baca. Dalam YouTube juga ada. Kita tengok dua-dua. Dalam YouTube kita tengok, dalam Webex pun kita tengok. Jadi komen elok-elok, insya-Allah ada rezeki anda. Ada juri yang sedang menilai sekali, iaitu juri kita yang pakai baju Mickey Mouse tadi. Dan itu Speed Smart dan juga SOSA. Jadi itu antara peranan parent yang mana perlu carilah bagaimana untuk dapat meningkatkan motivasi anak-anak ini. Jadi saya rasa apa yang kita dengar tadi tu, sebagaimana saya kalau tak salah saya dengar lagu awal-awal tadi tu, lagu apa benda tadi lagu ni yang penyanyi kita masuk sebelum awak masuk tu. Program pukul 4, sebelum pukul 4 dia dah nyanyi dah.
Cuba nyanyi sikit tadi yang saya nak dengar sikit. Macam mana nyanyi? Ya, kita tengok sekejap. Sebab saya rasa ada benda yang saya nak, yang saya tertarik dengan lagu tu. Yang sekarang ku rindu wajahmu, menunggu sampai kau tiba. Okey, pulang sekarang. Bukan surah keluar daripada Webex ni, tetapi dia seolah-olah memanggil semangat, motivasi dia yang telah hilang sekian lama dek kerana COVID dan juga dek kerana PKP dan sebagainya, gangguan adik-adik, gangguan bagaimana yang dia Hanim sebut tadi tu, gangguan daripada adik, sebagainya lah. Mak suruh tolong, itu dah tanggungjawab kan. Lama-lama semangat tadi hilang, motivasi dah hilang. Tetapi lagu tadi, lagi sekali, Tak ada khabar berita umum. Tak ada khabar berita. dengar betul-betul lah. Tolonglah pulang, ku rindu wajahmu, menunggu sampai kau tiba. Kerja Pak Cikgu stres lah, sini relax. Tu. Best tak suara dia? Tak, saya nak yang Dengar suara dia naik, meningkat motivasi. Pulang. Komen ya, jangan lupa komen. Afundi. Tetapi gurau-gurau jugalah, itu gurau lah. Tapi yang betulnya dia merindui. Maknanya kita sekarang merindui motivasi, semangat untuk kembali sebagaimana, ingat kembali masa Januari baru ni. Januari 2020, bagaimana perasaan, semangat, membara kita untuk capai 10A+, 8A+, 11A+. So kini tiba kembali Januari, maka Januari bertemu Januari. Umpama Adam bertemu dengan Stacy, bergabung, meletup. So Januari bertemu dengan Januari, pastikan anda semua bersedia untuk Februari. Jadi adik-adik sekalian, insya-Allah wa fi kullin khairun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam Ustaz. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung. Jadi kita akan umumkan pemenang-pemenang yang Ustaz beritahu tadi. Sepatutnya begitulah. Okey, penganjur sendiri yang jelaskan lebih faham berkenaan dengan apa yang ingin diadukan tadi. Itu kita sebut pertandingan ataupun peraduan. Jadi masa masih ada. Kita ada masa berapa lama lagi kita nak bagi peluang? Okey, masa kita ada lagi 10 minit untuk anda melontarkan kata-kata, mungkin sebagai penutup ataupun rumusan. Soalan? Okey, kita buka pada soalan lah. Kita buka pada soalan yang ingin ditanya, sama ada pada Cikgu Salahuddin ataupun Ustaz Fairul sendiri, boleh lontarkan persoalan jika ada di situ. Okey, sementara kita menunggu ataupun mengutip soalan-soalan yang ingin diutarakan, apa kata kita mendengar lagi satu lagu? Boleh? Okey. So ni minta je lagu apa dia nak nyanyi, boleh je kan? Tapi petang-petang ni kita santai-santai saja. Kita nak tuju lagu siapa? Ustaz nak tuju lagu ke? Oh, ada dalam tu. Okey. So Izami ada kawan-kawan ke yang nak tarik perhatian, nak suruh datang sekolah ke apa ke? Yang malas sangat datang sekolah, ada tak? Ada tak? Okey, sebelum sampai ke lagu tu, boleh tak sebut beberapa nama ke? Boleh? Tak berani. Okey, tak apalah. Okey, so kita sementara kita menunggu rakan-rakan kita komen ataupun menyatakan bertanya soalan. Okey, bertanya soalan, nanti kita akan dengarkan, okey, lontaran ataupun alunan yang akan disampaikan oleh penyanyi kita, mungkin untuk yang terakhir pada hari ini. Okey, dipersilakan. Bila bertalu rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu.
Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala nadiku berganda, gemuruh jiwa. Minum air dulu. Boleh tak? Okay. So, okay. Tak apa. Nampaknya kita ada masalah teknikal dari segi kerongkong dia, suara dia. Okay, tak apa sebab sebenarnya Izamrin daripada pagi tadi datang ke sini cuba berlatih dan boleh nak cuba sekali lagi ataupun nak tukar lagu lain? Biar dulu. Okey. Kita bagi Izamrin berehat dulu. Nanti dia akan sampaikan semula lagu tu ataupun lagu lain. Sementara itu kita ada soalan yang dilontarkan. Ada soalan tak? Tak nampak. Okey, soalan tu ditujukan pada siapa? Ustaz. Okey. Ustaz boleh nampak tak dia punya soalan tu? Okey. So Mr. Ustaz untuk respon sikit soalan tu. Dipersilakan. Siapa tarik panjang? Okey, terima kasih pada yang Zulaikha. Ustaz, saat akhir ini kita patut buat soalan pasya ke soalan teraya? Alamak. Mana pergi ni? Hilanglah. Okey, soalan pasya ke soalan trial negeri-negeri? Yang mana lebih penting? Jadi di antara soalan-soalan pasya ataupun soalan trial negeri-negeri, kalau ikutkan standard yang terbaiknya adalah soalan pasya. Itu adalah standard dia. Kalau kita nak buat soalan yang betul-betul standard adalah soalan pasya lah. Sebab dia memang digubal oleh orang-orang yang sangat hebat lah, yang berkelayakan. Tetapi soalan trial negeri-negeri pun kadang-kadang orang yang sama juga. So saya nak menjawab soalan ini, bagi saya jawab semua, buat semua. Ustaz, macam mana? Masa tak ada Ustaz, tak sempat nampak. Sebenarnya awak boleh buat selang-seli. Selang-seli. Mula-mula buat soalan pasya. Lepas tu habis soalan pasya buat soalan trial pula. Lepas tu tapi soalan trial ni kena tengok juga. Itu kena minta setiap subjek kena minta daripada guru-guru. Sebab ada soalan-soalan negeri-negeri tertentu pun kadang-kadang tidak mencapai dia punya tahap dia. Sebab itu kalau nak selamat soalan pasya. Tetapi dalam masa yang sama, sebab pasya soalan tahun lepas mungkin tak masuk tahun ni. Soalan 2 tahun lepas mungkin tak masuk tahun ni. Mungkin. Tapi soalan trial biasanya dia dah mengelak daripada soalan-soalan yang dah berulang. Tetapi mungkin dia boleh ulang tapi dalam bentuk yang berbeza. Ada sikit lari. Sikit dia punya twist tu. Jadi kesimpulan saya ialah jawab dua-dua. Tu selamat. Sebab gini, saya punya cara, saya tak suka sport. Saya mesti kalau belajar biar puas hati. Kalau baca habis semua tajuk dari kulit ke kulit. Tu dia. Kalau baca. Kalau buat soalan biasa pun sama juga. Buat sehabis baik. Sehabis banyak yang boleh. Tetapi janganlah kalau kita kata tak sempat buat, kita pun stres. Janganlah. Bukan begitu. Mana kita buat atas yang kita mampu, kadar kemampuan kita. Jangan stres. Yang penting sekali, hari biasa jangan stres. Sehari atau seminggu sebelum biasa tu dah relax. Dah kena slow down dah semua benda. Tak payahlah nak kalut-kalut dah seminggu lagi nak biasa, kalut-kalut nak buat soalan pasya dan sebagainya. Masa tu dah mula ulang kaji balik, revisi balik nota-nota kita yang lama yang kita tulis tu. Buka balik nota-nota yang lama-lama yang kita dah tulis lama. Tu manfaatkan. Tu kadang pelajar kesilapan dia begitu. Dia sangat banyak buat latihan, lupa nak revisi balik. Nak ulang kaji balik apa yang telah ditulis sebelum tu. Nota-nota dia tu utama sekali. Sebenarnya nota anda adalah nota keramat. Percayalah. Nota yang anda tulis adalah keramat. So don't forget it. Okey, terima kasih Ustaz. Mungkin Cikgu Salahuddin ada nak respon sikit atau tak? Ataupun ada soalan lain nak respon? Jangan juga ada punya ni. Kena kopi kot Tanya. Okey, ada soalan daripada Oni-chan. Ini mesti daripada Jepun ni. Turunkan balik admin, turun tak nampak. Okey. Oni-chan, Cikgu Salahuddin, saya nak tanya, kadang-kadang kami ni ada problem sendiri kan. Kami nak belajar sendiri. Ada tak tips nak belajar sendiri? Ya Allah, soalan hebat, maha hebat soalan. Okey.
Ini soalan ni kalau saya bagi ni untuk kelas percuma ni. Kalau saya lah soalan ni maha hebat. Pada saya. Okey. Cerita dia macam ni saudari ke saudara Oni-chan ni, saya tak pasti Jepun. Oni-chan tu lelaki perempuan Oni-chan. Okey. Oni lelaki kot, perempuan kot. Okey. Tak apalah saudari Oni-chan. Okey. Belajar sendiri ya. Dia sebenarnya apa-apa pun kita mesti bermula daripada diri sendiri. Even kita panggil solat lah kita solat pun dia bermula daripada diri kita. Solat tu dia seorang-seorang, lepas tu dia boleh jadi jemaah. Maknanya kita yang nak pergi ke arah solat itu. Sama juga untuk belajar, sebenarnya sekarang ini bukannya masa nak fikir cara belajar. Saya kalau di sekolah saya sendiri, bulan 2 hari tu kami dah buat program teknik belajar untuk semua murid form 5. Kita buat nama dia program belajar cara belajar. Belajar cara nak belajar. So kita kena pasti seorang penceramah kita bagi macam mana murid itu dia dapat menyusun jadual untuk dia belajar. Okey. Sekarang kalau kamu nak mengharapkan, maaf cakap, even anak saya pun dia tak harap saya untuk nak belajar sebab dia semua berharap dengan cikgu. Kamu dah jauh daripada cikgu. Okay, even kalau kelas online cikgu kamu tanya banyak-banyak pun cikgu pun tak larat nak melayan kalau online. Tapi kena kuat, kena macam saya cakap tadi, kena disiplinkan diri. Macam katakanlah macam situasi Hanim tadi, dia bekerja, dia tolong ibu dia bekerja, tolong mak dia meniaga dan sebagainya. Saya boleh cadangkan macam ni. Kalau kamu nak belajar sekarang, bermulai hari ini, kalau nak belajar di rumah, jangan belajar dalam bilik. Sebab kalau belajar dalam bilik, mak bapak kamu curiga, suspicious, anak aku ni buat apa. Belajar di ruang tamu, belajar yang menunjukkan kamu ni nak belajar. Barulah ibu bapa kamu tak akan minta kamu buat kerja rumah. Saya berani jamin sebab saya dah buat dulu. Masa saya ambil SPM 1993, saya buat benda yang sama. Saya budak kampung, ayah saya ajak saya pergi kebun, saya tak nak. Jadi saya bangun pagi je, pukul 7 je, saya dah duduk kat meja, meja makan rumah saya tu, saya dah buat soalan. Jadi saya cakap, belajarkanlah kat kampung, orang panggil saya solah. Belajarlah. Nampak selamat saya tak ikut mak saya. Tak ikut bapak saya, taktik tu. Tapi cerita dia, daripada kita berlakon itu, akhirnya bila kita tak belajar, kita alamak aku tak belajar lah hari ni, aku tak berlakon lah untuk belajar. Aku bukan munafik lah, aku tak apa istilah tu, aku tak berlakon lah, tak belajar. Akhirnya kita akan macam, aku tak jadilah hari ni, aku nak kena buat benda ni. Okay, so now kamu kena belajar sendiri. Apa yang dikhawatiri tiada adalah sumber. Betul tak? Yang pertama, kalau kamu pergi sekolah, kamu dapat kertas soalan dari negeri lain. Kamu dapat soalan, koleksi soalan SPM tahun-tahun lepas. Kamu dapat berbincang dengan cikgu buat soalan dan sebagainya. So itu yang kamu lack, yang kamu kurang, yang kamu miss. Maka macam mana cara nak menghadapi dia, cara nak settle dia ialah kamu kena jadikan cikgu-cikgu kamu kawan. Cikgu-cikgu kamu ni orang yang paling rapat dengan kamu, subjek-subjek tertentu. Saya ada dalam grup di Telegram, ada seorang murid ni daripada Kelantan, daripada Terengganu, nama dia Luqmanul Hakim. Dia sembang, dia selalu tanya saya soalan. Kadang-kadang saya geram juga. Saya tabut yang nama dia tak apa kan, sebab dia macam dah kawan saya lah. Cikgu, kalau saya macam ni, saya sampai cakap, awak tanya cikgu awak lah. Tak, saya tak nak cikgu saya nak cikgu juga yang jawab. Sampai tahap tu. Faham kan situasi dia? So saya akan layan soalan dia. Cikgu, saya nak soalan negeri-negeri lain lah. Siapa ambil lah soalan, saya bagi dekat dia. Kamu dah buat belum? Bila dah habis, dia beritahu dekat saya, cikgu dah siap. Cikgu dah siap soalan ni, cikgu dah siap soalan ni dan sebagainya. Okay? So sekarang tak ada cara lagi. Belajar sendiri dalam tempoh sampai 20 hari bulan ini. Okay? Belajar sendiri sampai tempoh 20 hari ini. Okay? 20 hari bulan nanti. Lepas tu nanti kembali ke sekolah, insyaAllah. Jangan tak datang sekolah. Sebab cikgu ada banyak plan. Cikgu-cikgu sekolah kamu serata Malaysia lah. Ada banyak perancangan untuk kamu semua. Menjelang SPM pada 22 hari bulan 2. Okay, ingat kita ada beberapa hari, berapa belas hari sahaja lagi. Daripada 20 bulan sampai 22 tu nampak macam sebulan. No. Yang ada sebenarnya 18 hari, tolak exam sekolah bla bla bla, kamu hanya lebih kurang dalam 15 hari sahaja lagi. Tolak cuti umum lagi dan sebagainya. So manfaatkan masa itu. Now, redah dalam redha. Saya kembali kepada Cikgu Fenso. Ada nak respon lagi tak? Saya tengok ramai yang memberi maklum balas yang bagus sebenarnya atas soalan-soalan yang ditujukan sesama anda. Jadi ada yang cuba membantu rakan-rakan yang lain. So itu adalah satu benda yang positif sebenarnya. Hasil daripada pembukaan penyuburan minda yang positif. Kemudian kamu berjaya kongsikan bersama dengan rakan-rakan yang lain.
Okey, terima kasih Ustaz ada nak respon lagi tak sebelum kita menutupkan dengan pengumuman penting? Sekejap saja lagi. Sebelum tu kita ada mungkin penutup kata. Okey, silakan. Okey, penutup ini saya hanya nak mengucapkan terima kasih pada semua yang join program pada petang ini. Sekejap lagi kita akan ada pengumuman daripada Tuan Mickey Mouse kita untuk pengumuman siapa pemenang hadiah 10 seat percuma SOSA bernilai RM1,400. Jadi kita dengar siapa yang terpilih. SOSA ni guru-guru dia memang yang hebat-hebat dan telah boleh tengok di YouTube ada recordingnya sebelum ni. Jadi saya sangat berterima kasih juga kepada penyanyi kita. Jadi saya nak jelaskan sikit tujuan kita panggil penyanyi bukan semata-mata untuk berhibur dan berlagu-lagu saja. Tetapi sebenarnya ada banyak saya banyak nak ulaskan pasal lagu-lagu tadi tu berkait dengan apa yang dinyanyikan tadi, tapi mungkin masa tidak sempat. Namun begitu, apa yang penting, tujuan saya ialah supaya semua orang relax, jangan panik. Tadi ada soalan bagaimana tak nak panik masa menghafal kan. Memang kalau menghafal panik tak akan ingat. Menghafal dalam keadaan panik tak akan ingat. So mesti relax. Cool down saja. Banyakkan zikir, banyakkan selawat. Banyakkan zikir, banyakkan selawat insya-Allah. Selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada dalam keadaan panik awak hafal tak masuk apa pun. Jangan panik, relax. Masa masih ada. Jangan kita sudah tak ada. Relax, relax. Kalau awak masuk perisa sekalipun dalam keadaan panik, awak dah baca berpuluh-puluh buku sekalipun, awak tak boleh jawab sebab panik. So, tenang adalah kunci untuk kejayaan. Tenang tu. Tenang. Banyakkan solat hajat. Ni saya nak pesan ni, banyakkan solat hajat mulai dari hari ini. Mulai hari ini tunaikan solat hajat sekali sehari. Lepas zuhur boleh, lepas maghrib boleh, lepas isyak boleh, pukul 10 pagi boleh, ikut suka awak lah nak tunaikan masa mana. Solat hajat jangan tinggal. Mulai hari ini. Solat hajat satu je. Saya nak cerita kongsi kejayaan sikit lah sikit. Bagaimana saya boleh sampai belajar dan bolehlah dapat PhD. Baru nak dapat lah dapat PhD. Jadi satu saya nak kongsi tip, iaitu macam ni. Senang je, Ustaz apa doa Ustaz? Selalu orang tanya Ustaz doa. Sekarang saya nak jawab. Awak doa sendiri. Macam mana cara dia? Gini je. Ini. Doa dia. Dalam Al-Fatihah kita baca kan. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim maknanya ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus untuk kami dalam kehidupan kami. Tunjuk kami jalan yang benar, jalan yang lurus ya Allah. Maknanya ya Allah kami panik, tunjukkanlah kami jalan supaya tak panik. Ya Allah kami di last minute dah ya Allah. Tunjukkanlah kami macam mana kami nak selesaikan masalah ni ya Allah. Ya Allah kami tak buat nota, tadi ada orang tanya kan. Ya Allah kami tak buat nota pun sebelum ni ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim dia. Ya Allah tunjukkanlah kami dah panik dah habis dah ya Allah. Habis dah. Kelang kabut habis dah. Ya Allah, data tak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Masalah apa lagi? Cuba sebut masalah. Sebut aja masalah. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, saya amalkan apa yang saya sebut ni semenjak saya form 1. Semenjak saya form 1, saya amalkan mudah je. Doa masa solat. Bila kita solat tu sebut ihdinas siratal mustaqim, niat dalam hati. Sebelum ni baca tapi tak niat, tak ada masuk hati. Sekarang ni bila ihdina aja, niat dalam hati. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami lemah ya Allah, kami tak mampu ya Allah, kami tak nampak apa. Kelam ya Allah, panik sungguh. Kelam kabut ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu jawapan dia. Jadi untuk yang mana rasa panik, untuk yang mana rasa berdebar-debar, untuk yang mana rasa dah tak boleh nampak apa dah, jawapannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Solat hajat jangan tinggal. Ustaz nak hafal doa apa? Tak, kalau tanya saya lah, tak payah hafal doa yang pelik-pelik. Hafal je ihdinas siratal mustaqim. InsyaAllah hidayat Allah, petunjuk Allah akan ada pada kita dan menjadi milik kita insyaAllah. Itu saja. InsyaAllah.
Alhamdulillah dapat sesuatu yang baru. Banyak juga saya baca tadi, ada kawan-kawan kamu kata, okey hari ni seronok dapat benda yang baru, tak pernah dengar kan. So itulah tujuan yang kami panggil, kami nak adakan program seperti ini. Jadi program seperti ini ya. Nanti batal buat semayang dia. Okey, ada soalan. Sorry saya mencelah sebab saya takut nanti ada yang batal solat pula. Ada yang batal solat. Okey. Ada kawan kita tanya, boleh doa dalam BM ke? Okey, doa dalam BM boleh tapi di luar solat. Dalam solat jangan doa dalam BM. Jangan pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Kok Melayu batal sayang tu. Jangan, saya nak bagi tahu awak, saya takut nanti ada salah faham. Jadi dalam solat kita baca dalam bahasa Arab, kekalkan ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu saya tak nak baca tadi tu. Tu dah batal. Dah batal dah tu. Okey. Jadi dalam solat baca dalam bahasa Arab, di luar solat baca bahasa Melayu pun boleh, Arab pun boleh. Jadi di luar solat kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dalam solat baca yang Arab, yang Melayu di sini on your heart. Bahasa Melayu duduk sini, keluarkan mulut bahasa Arab. InsyaAllah adik-adik, saya kongsikan ini. Jangan lupa doakan untuk saya juga, ilmu dan petua yang anda dapat. Semoga pahala berkekalan di akhirat nanti dan kita jumpa di syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bukan pengerusi, ini pengerusi. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz rasa bertanggungjawab. Sebab tu dia cepat-cepat dia ambil mic daripada saya untuk betulkan apa yang cuba mungkin dah seleweng sikit kan. Okey, alhamdulillah di situ pentingnya kita berguru. Kalau kita baca buku kan mungkin kita akan seleweng pemikiran kita. Jadi pentingnya berguru. Carilah ilmu, carilah guru. Jangan kita berguru sendiri-sendiri, baca buku syok sendiri lah. Kalau boleh elakkan. Kalau dah tak ada sangat cikgu, tak ada sangat ada ustaz ke apa ke, barulah itu dah jalan terakhir. Baik. Saya rasa di sini mungkin dari segi kontes kita sudah kita tutup patutnya, dan kita telah ada senarai pemenang yang akan diumumkan oleh apa panggil kita punya okey, kita ada kejutan kita ada kejutan yang akan diumumkan oleh floor manager lah kan. Boleh katakan floor manager kita lah ni, pengarah program di bawah sana, okey, yang sedang bertungkus lumus untuk menjayakan program kita pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita rasa sangat bermanfaat dan kita rasa ia tidak patut jika ia berlalu begitu saja. Okey, tak patut untuk ia ditamatkan begitu saja. Jadi saya cadangkan, saya bukan penganjur tapi saya cadangkan kepada Ustaz Fairuz sebagai penganjur. Mungkin program seperti ini kita akan adakan secara berkala. Mungkin seminggu sekali ke ataupun sebulan sekali ke. Supaya pelajar-pelajar kita di luar sana yang kehausan, mungkin sekarang ni dah lemau, mungkin sekarang ni dah rasa macam down, rasa macam tak ada mood nak ke sekolah, tak ada mood untuk belajar. Jadi dengan adanya program-program macam ni, mood mereka itu akan datang kembali. Itu yang kita tujuannya, itu yang matlamat yang kita ingin capai sebenarnya. Jadi untuk mengakhiri ucapan saya, sebelum saya serahkan kepada floor manager untuk mengumumkan kemenangan ke mereka yang berjaya tadi, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada dua orang panelis kita, iaitu Cikgu Salahuddin daripada SMK Batu Muda, pengetua SMK Batu Muda, dan Al-Fadir yang berbahagia Ustaz Dr. Fairuz bin Muhammad selaku founder atau pengasas Akademik FJ ini. Terima kasih diucapkan, dan juga tidak lupa kepada kedua-dua artis jemputan kita. Artis jemputan, manalah tahu kan, suatu hari nanti kita jumpa Izamrin kan, bawa nyanyi lagu kemudian menang ke apa kan. Jangan lupakan, dan perlulah sentiasa ingat dalam hati kita, jaga kita punya tahap-tahap kita. Okey, jangan sampai melampaui batas itu saja. Nak menyanyi boleh, nak buat persembahan boleh, tetapi kita ada batas-batas, had-had yang kita perlu patuhi. Baik? Okey, seronok saya dengar Baik, kita tanpa membuang masa lagi, kita menjemput dan mempersilakan floor manager kita pada hari ini untuk membuat pengumuman 5 campur 5, 10 orang pemenang yang kita akan umumkan, dan harapannya pemenang yang akan diumumkan nanti akan macam mana dia akan komen dia akan bagi
Okey, kita akan serahkan kepada floor manager kita untuk menyatakan bagaimana kaedah atau proses untuk claim balik, okey, untuk redeem hadiah yang akan kita sampaikan itu. Dipersilakan Sir Azam, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak saya ke? Tak nampak je Fenzo Okey, saya ambil masa sikit untuk umumkan ada beberapa pemenang daripada jawatankuasa pemilih yang dah pilih anda semua tadi. Pemenang untuk tiket ke program SOSA 2.0 yang akan berlangsung lusa hari Sabtu dan Ahad ini. Okey, pemenang-pemenang yang saya sebutkan nanti masih ada dalam ni insya-Allah. Boleh WhatsApp kepada nombor yang saya akan bagi. Lepas tu dah WhatsApp nanti, lepas tu orang tu akan cakap lah apa nak buat. Boleh ya? Okey, siapa pemenangnya? Maaf ya. Pemenang yang pertama daripada Webex, nama dia Oni Chan. Oni Chan. O-N-I Chan. Okey, yang kedua daripada medium Webex juga Jiha. Jiha daripada Webex. Yang ketiga Adriana. A-D-R-I-E-Y-A-N-A. Adriana. Nanti boleh WhatsApp pada nombor yang host akan letakkan nanti. Dina Salsabila. Yang keempat Dina Salsabila. Dan kelima ialah Kristina. Yang kelima Kristina. Dan yang keenam ialah Nur Akmal Nur Hadi. Nur Akmal Nur Hadi. Saya harap semua nama itu adalah student form 5 insyaAllah. Kita tak ingat. Terusnya ialah daripada YouTube. Oh, kalau bukan student form 5 masih lagi WhatsApp nombor yang sama, nanti admin tu akan bagi kaedah dia. Okey, daripada YouTube kita ada Nazrin Kasim. YouTube Nazrin Kasim. Yang ke-8 Yahya Yusof. Dan yang ke-9 Latifah Batrisya. Dan ke-10 Fatin Awana. Dan seterusnya ada satu special kita bersetuju untuk bagi pada Hanim daripada SMK Batu Moda. Terima kasih. Ini form 5 ke? Nampak macam form 3. Itu je saya fikir dulu. Okey, ni pun bagi juga. Awak? Tak. Okay, yang awak pun bagi juga, nanti bagi nama dekat Cikgu Fenso ya. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih floor manager kita Sir Azam dengan murah hatinya menambah 2 lagi. Jadi bukan 1,000 nilainya, mungkin dah cecah RM2,000 Malaysia. Okey, tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Sebelum mengakhiri bagian pada hari ini, okey, saya ingin maklumkan lagi sekali, mereka akan dihubungi. Nombor itu akan dihubungi. Mereka kena hubungi. Mereka kena hubungi nombor yang tertera di skrin anda. Okey, sila WhatsAppkan nombor itu, beritahu anda nama anda yang tertera tadi, nama anda, kemudian beritahu apa yang diumumkan oleh Sir Azam tadi. Okey, so harap jelas. Dan akhir kata saya lupa tadi, saya nak bagi kredit juga kepada pengetua sekolah saya, okey, Puan Hajah Salina binti Syahri, atas kesudian meminjamkan beberapa peralatan yang digunakan di atas stage ini. Nama sekolah SMK Dato' On Kuala Lumpur. Jadi saya ingin mengucapkan juga terima kasih. Penganjur pun beritahu saya tadi kena bagi kredit juga kepada pihak sekolah kerana telah berbesar hati untuk memberi sumbangan dalam bentuk peralatan tersebut. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dengan itu maka berakhirlah program kita pada hari ini, dan kepada mereka yang akan menduduki ataupun yang akan menyertai SOSA, seminar online skor A yang akan berlangsung pada hari Sabtu dan Ahad ini, semoga anda akan dapat manfaat dan anda akan dapat sesuatu yang betul-betul yang akan boleh memberikan anda jalan untuk proses pembelajaran yang lebih lancar dan berkesan. Itu yang kami harapkan. Dan kepada mereka yang belum mendaftar lagi, bolehlah hubungi nombor yang telah tertera tadi untuk pendaftaran. Saya masih buka lagi ya. Okey, masih buka lagi untuk pendaftaran. Besok last. Okey, untuk pendaftaran SOSA 2.0 masih lagi ada ruang untuk anda mendaftarkan diri pada nombor yang tertera di situ. Okey, dengan itu maka berakhirlah program kita pada hari ini, dan kita akan tutup majlis kita ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita layan sikit lagi lagu yang akan disampaikan oleh sahabat kita ini. Jangan
Jangan layan dulu kan. You nak layan satu lagu lagi? Boleh? Ke 10 lagu lagi? Okey. Dipersilakan. Okey, saya dekat dah kesian dia. Baik. Bila bertemu hati baru, hasrat yang tersirat semakin bila Kau lah, bukan suaraku. Kasih. Tak ada simpan